Dinafikan juga, faktor pemakanan juga memainkan peranan penting bagi seseorang itu boleh terkena buasir atau tak. Bila kita berbincang berkaitan dengan buasir, mungkin ramai dalam kalangan kita mengalami masalah buasir. Cuma ada dalam kalangan kita malu untuk mengaku yang mereka ni buasir, menyebabkan mereka malu untuk pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Ataupun mungkin dalam kalangan kita ni kurang pengetahuan berkaitan dengan apa itu buasir. Buasir dalam bahasa medik dipanggil sebagai hemoroid. Buasir ini terjadi apabila salur darah di bahagian hujung tubuh bengkak dan termasuklah tisu di sekelilingnya dan keluar dari hujung tubuh. Tisu-tisu penghubung ataupun otot-otot lembut yang dipanggil sebagai inner cushion. Apa fungsi inner cushion? Inner cushion ni untuk mengetatkan pintu tubuh bagi mengelakkan najis ataupun angin keluar secara sendirinya ataupun keluar tanpa sengaja. Bila terjadi complication di bahagian inner cushion seperti berdarah ataupun bengkak, maka secara rasmi mereka sebagai pesakit buasir. Golongan manakah yang berisiko boleh mengalami masalah buasir? Golongan pertama, golongan orang dewasa yang berumur 30 tahun ke atas. Golongan yang kedua, mereka yang selalu angkat bahan-bahan yang berat. Golongan yang ketiga yang boleh menyebabkan faktor buasir mengalami masalah sembelit. Dan ada kajian yang mengatakan berkemungkinan ibu mengandung pun boleh mengalami masalah buasir. Bila kita berbincang berkaitan dengan buasir, semestinya ada punca kenapa buasir ni boleh berlaku. Punca yang pertama, kenapa buasir boleh berlaku adalah kerap kali meneran. Kerana bila kita kerap kali meneran dengan jangka masa yang lama, boleh menyebabkan tekanan dan itulah yang menyebabkan buasir keluar. Punca kedua, terjadinya buasir kerana sembelit. Punca ketiga, duduk terlalu lama pun di antara punca. Dan punca yang keempat adalah kerap kali berlaku cirit-berit. Buasir pun mempunyai simptomnya tersendiri. Simptom pertama buasir adalah berlakunya pendarahan semasa ataupun selepas ataupun sebelum membuang air besar. Mungkin setengah orang berlaku membuang air besar dulu barulah darah keluar. Itu bergantung kepada individu masing-masing. Simptom yang kedua berlaku pembekakan ataupun berlaku bengkak di bahagian tubuh. Dan simptom yang ketiga berkemungkinan berlaku keluarnya lendir ataupun sisa najis keluar dari bahagian tubuh. Dan simptom yang seterusnya, individu tersebut berlaku kesukaran untuk membuang ataupun bila dia nak membuang air besar, dia rasa tak selesa. Hemoroid ataupun buasir mempunyai 4 stage. Bila seseorang itu mengalami masalah buasir, semestinya kena tahu mereka berada di buasir di tahap mana, di stage yang mana. Buasir ataupun hemoroid mempunyai 4 stage, 4 peringkat, dan kesemua peringkat, kesemua stage mengalami pendarahan. Stage yang pertama akan berlaku pendarahan sahaja, mungkin pendarahan sedikit-sedikit. Itu berkemungkinan, dan ada juga orang yang berlaku pendarahan yang banyak terus. Selalunya stage yang pertama, peringkat yang pertama berlaku pendarahan yang sedikit sahaja. Stage yang kedua, pendarahan, bengkak tu keluar, dan bila kita selesai membuang air besar, maka bengkak tu secara automatik akan masuk dengan sendirinya. Stage yang ketiga berlaku pendarahan, bengkak keluar, cuma bezanya bengkak tu tak boleh nak masuk dengan sendirinya, maka tuan punya badan tu yang kena masukkan bengkak tu ke dalam tu lah. Stage yang keempat berlaku pendarahan, bengkak pun keluar, tetapi bengkak tu tak boleh nak bawa masuk. Kalau tuan punya badan pun cuba bawa masuk, memang tak boleh. Itu dipanggil stage yang kritikal sangat-sangat. Jangan anggap buasir ni sebagai satu penyakit ni yang biasa. Kerana bila penyakit buasir ni berterusan berlaku dan darah itu akan keluar, setiap kali berlakunya buasir maka darah tu keluar, maka akan menyebabkan hemoglobin dalam badan itu merendah dan akan berlakunya anemia di dalam badan. Tambah lagi satu penyakit. Dan tidak dinafikan juga, faktor pemakanan juga memainkan peranan penting bagi seseorang itu boleh terkena buasir atau tak. Apakah tips untuk kita elakkan diri kita daripada terkena buasir? Tips yang pertama, jaga pemakanan kita. Cuba elakkan makan makanan yang boleh menyebabkan kita berlaku cirit-birit. Tip yang kedua, minum air secukupnya.